Pakar virologi Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit, Pegawai Penyelidik Dr. Joyani Supiah yang kini berada di talian. Hello, selamat pagi Doktor. Hai, selamat pagi Zaliha dan Ismail. Ya, terima kasih doktor bersama dengan kami. Mungkin mukadimahnya molek untuk kita mulakan tentang pemahaman asas. Apakah itu mutasi spike protein COVID-19? Kerana kita sedia maklum, banyak kita ceritakan tentang evolusi mutasi virus COVID-19. Namun mutasi spike protein COVID-19 ini bagaimana penjelasan asas yang boleh kita fahami, doktor? Baik, secara amnya, mutasi spike protein ini merupakan perubahan genetik yang berlaku pada genom virus yang mengkodkan protein spike COVID-19 ini. Jadi, secara terperincinya kita perlu memahami struktur RNA atau genom virus ini. Iaitu RNA virus SARS-CoV-2 adalah sepanjang 29 kilobit dan mempunyai bahagian-bahagian yang boleh mengkodkan beberapa struktur penting pada virus tersebut. Ini termasuk salah satu struktur ini adalah protein spike, dan fungsi protein spike secara amnya adalah untuk mengenal pasti reseptor pada sel badan manusia dan membantu proses percantuman virus dan membawa masuk virus itu ke dalam badan manusia. Jadi apapun berbalik pada mutasi spike ini, ia merupakan perubahan amino asid pada bahagian virus yang mengkodkan protein spike tersebut. Dr. Joyanti, dalam situasi sekarang bila mana kadar keberjangkitan agak tinggi, jadi bagaimana kaedah pengesanan ataupun analisis yang dilakukan untuk mengenal pasti varian-varian yang ada dalam komuniti ini? Ya, pada ketika ini, varian-varian yang baru dikesan dan disahkan melalui teknik penjujukan genom penuh SARS coronavirus, iaitu kita panggil dia teknik Next Generation Sequencing yang memerlukan peralatan sequencer. Bermula daripada pengekstrakan RNA virus, kemudian akan melalui satu siri penyediaan library dan kemudian akan memasukkannya ke dalam mesin sequencer. Output ataupun hasil yang kita perolehi adalah genom penuh SARS corona ini. Dan setelah memperoleh genom penuh, kita akan membuat analisis menggunakan perisian untuk mengenal pasti mutasi-mutasi yang terdapat pada protein spike terutamanya. Dan berdasarkan mutasi inilah kita akan mengklasifikasinya sebagai varian atau bukan varian. Tapi juga ingin ditekankan, kini di pasaran terdapat kit-kit komersial yang dapat mengesan varian-varian ini juga. Tapi perlu ditekankan bahawa kit ini adalah sebagai ujian saringan sahaja. Apapun kita perlu mengenal pasti atau mengesahkan kewujudan varian ini melalui teknik penjujukan genom penuh DNA dan genom penuh SARS-CoV-2. Doktor, kita sedia maklum ada beberapa variant of concern yang telah pun dikenal pasti, iaitu daripada Afrika Selatan, UK dan juga daripada India. Dalam perihal kepada mutasi varian ataupun spike protein ini, apakah bagaimana kita melihat evolusi dan juga mutasi itu bercerita tentang secara asasnya virus ini belajar untuk mengenal pasti sistem antibodi pertahanan manusia dan belajar untuk menipu sistem antibodi pertahanan manusia. Maka disebabkan itu kita melihat ada kes-kes yang daripada gejala yang sedikit terus saja kepada gejala yang serius sampai kepada dimasukkan kepada ICU. Jadi apakah ini menggambarkan keseriusan dan bagaimana mutasi ini menjadi lebih bijak terhadap sistem antibodi pertahanan manusia? Jadi mutasi sebenarnya adalah satu fenomena yang normal yang berlaku pada virus ketika ia cuba bereplikasi untuk membentuk lebih banyak virus. Dan ketika ia sedang bereplikasi akan berlaku kesilapan atau error in copy. Jadi kesilapan ini akan membentuk mutasi yang memanfaatkan virus itu seperti meningkatkan kadar kebolehjangkitan, meningkatkan replikasi virus dan sebagainya. Dan mutasi inilah yang akan mewujudkan satu varian-varian atau lineage yang baru. Jadi kalau kita kaitkan dengan kadar kebolehjangkitan dan kemudaratan, itu berbalik kepada sistem imun badan seseorang yang belum divaksinasi tidak mampu bertindak berkesan untuk menetralisasikan sepenuhnya virus atau VOC tersebut. Jadi ada VOC yang juga mampu melepasi proses neutralisasi dan bereplikasi dengan cepat dan akhirnya meningkatkan viral load dan menyerang organ badan terutamanya paru-paru. Itu cara ia bertindak. Doktor, ada juga situasi bila mana pesakit itu asimptomatik, tidak menunjukkan sebarang tanda jangkitan. Bagaimana boleh dikenal pasti dalam situasi ini? Memang terdapat segelintir individu yang dijangkiti dan tidak menunjukkan sebarang gejala. Walau bagaimanapun keadaan ini tidak semestinya disebabkan oleh VOC atau variant of concern. Perkara ini boleh juga berlaku pada individu yang dijangkiti oleh bukan VOC.
Tetapi apa yang berlaku sekarang ini ialah segelintir pesakit merosot kesihatannya dengan cepat disebabkan VOC ini. Tapi masih lagi di peringkat mengumpul data, pihak IMR bersama dengan pakar di hospital untuk mengaitkan VOC dengan wujud atau tidak wujud simptom atau gejala pada pesakit. Ya, doktor, berhubung kait juga dengan vaksin yang dicipta untuk mengatasi dan juga memberi perlindungan kepada virus COVID-19 ini. Penciptaan vaksin itu juga berasaskan kepada mengambil mRNA ataupun spike protein daripada virus itu sendiri untuk dijadikan dan juga dicipta vaksin COVID-19. Jadi bagaimana apabila evolusi dan juga mutasi virus COVID-19 ini, apakah vaksin-vaksin yang kita punyai sekarang berupaya untuk mengenal pasti dan juga memberi perlindungan kepada virus COVID-19 yang sudah pun bermutasi kalau sekiranya kita gunakan vaksin yang sedia ada pada ketika ini di pasaran, doktor? Ya, vaksin yang sedia ada masih boleh memberi perlindungan kepada varian-varian baru ini, sebab apa yang penting di sini ialah perlindungan kepada diri, iaitu mampu menggerakkan sistem imun kita untuk menghasilkan antibodi bagi meneutralisasikan virus tersebut. Namun sejauh mana keberkesanan penghasilan antibodi ini bergantung kepada perakusan efikasi vaksin, iaitu sekarang ini dalam range 60 hingga 95%. Jadi sekiranya wujud varian-varian baru, pihak pengeluar vaksin perlu mengubah SWOT ataupun mungkin akan memperkenalkan booster dose untuk melawan jangkitan varian-varian yang baru muncul tersebut. Ya. Dan bagi mereka yang punya lebih risiko kesihatan, lebih terdedah kepada mereka yang ada komorbiditi sebagainya, bagaimana ini memberi kesan kepada sistem imun mereka, doktor, dengan varian-varian yang semakin menular ini? Ya, memang keadaan mungkin akan jadi lebih serius dengan keadaan komorbid, sebab VOC ini mempunyai kadar keboleh jangkitan yang tinggi dan membawa kemudaratan kematian. Jadi kalau ada komorbid memang akan memberi kesan yang lebih teruk kesihatan yang merosot. Tapi sekarang ni jangkitan varian tidak mengenal umur ya, dan mampu memberi kemudaratan dan risiko kepada golongan muda dan golongan tua juga. Malah trend sekarang kita lihat lebih banyak golongan muda yang tiada komorbid juga memasuki fasa muda disebabkan kebanyakannya jangkitan VOC. Jadi begitu bahayanya VOC ini. Doktor, ada juga dilaporkan bahawasanya bukan sahaja kesan virus itu yang membawakan kesan pada tubuh badan, tetapi antibodi badan juga boleh memberikan kesan berlebihan kepada sistem pertahanan badan dan juga merosakkan organ-organ serta otot-otot badan manusia. Seperti mana kita tahu istilah dalam antibodi menentang virus ini iaitu cytokine storm. Jadi bagaimana antibodi mengenal pasti mutasi dan juga evolusi virus COVID-19 ini dalam beberapa varian juga akan boleh menyebabkan cytokine storm dalam badan manusia yang juga boleh membawa sehingga keparahan kegagalan organ badan dalam badan manusia juga, doktor. Ya, secara amnya antibodi yang dihasilkan mampu mengesan virus ini, sebab perubahan yang berlaku bukan perubahan yang setara pada virus. Dia hanya sebahagian daripada virus itu yang berubah. Jadi masih boleh menghasilkan antibodi. Sebab itu kita tekankan kepentingan vaksin di sini. Vaksin yang diberikan kepada individu mampu trigger sistem imun untuk menghasilkan antibodi yang memunculkan virus tersebut. Tapi tiada satu vaksin yang mampu memberi 100% perlindungan. Itu penting. Tapi yang ditekankan di sini ialah masih wujud perlindungan diri dan mampu menghalang kemudaratan. Jadi kerana risiko kemudaratan ialah kematian. Jadi vaksin yang sedia ada mampu mengekang risiko ataupun kemudaratan ini. Doktor, pandangan doktor tentang kajian yang bila mana sekarang ini vaksin barangkali diberikan kepada mereka yang berumur 12 tahun ke atas, sejauh mana ia memberi kesan untuk mempercepatkan lagi imuniti kelompok, dan apakah ini satu yang digalakkan untuk memberikan lebih perlindungan kepada mereka yang lebih muda? Sebenarnya satu langkah yang baik. Saya rasa kajian telah dijalankan dan berdasarkan bukti-bukti kajian inilah yang telah satu keputusan telah diambil untuk memberi vaksin kepada mereka yang berumur 12 tahun ke atas. Tapi vaksin yang diluluskan ini adalah dengan bersyarat. Jadi perlu dipantau dan perlu dikenal pasti efikasinya sebelum kita implement.
Doktor, juga sekali lagi bercerita tentang mutasi ataupun bagaimana evolusi variant of concern ini. Kalau kita lihat banyak digunakan dengan nama ataupun daripada mana asalnya evolusi dan juga mutasi seperti India, Afrika Selatan dan juga United Kingdom. Dalam perihal kita melihat mutasi ini, adakah pergerakan pengembara ataupun pelancong-pelancong boleh menjadikan risiko kepada mutasi ini akan bertambah parah? Contohnya, sekiranya kita menjangkakan akan pembukaan persepadanan dan sebagainya, bagaimana ia akan menyebabkan kerisauan kepada mutasi-mutasi virus ini daripada pelbagai ceruk dunia yang berbeza. Ya, betul. Seperti yang Ismail cakap tadi, asal-usul virus ni adalah VOC ini adalah daripada negara-negara lain. Contohnya, varian Beta adalah berasal mula dikesan di negara Afrika Selatan. Varian Alpha mula dikesan di negara UK. Jadi, disebabkan asal-usul ada pada negara lain, jadi cara varian ini menular ke dalam negara kita misalnya adalah melalui kes-kes import. Jadi kekangan ataupun kekangan di pintu masuk antarabangsa, kawalan di pintu masuk antarabangsa adalah penting bagi menghalang kes-kes import ini menular ke tempatan. Sebab kalau dah jadi kes tempatan, penularan akan menjadi lebih cepat, jadi ada peningkatan kes akan menjadi tinggi dan sebagainya. Jadi adalah penting untuk menghalang ataupun mengawal sempadan pintu masuk antarabangsa untuk menekan kemasukan varian-varian VOC tersebut. Okay. Dan doktor, mungkin doktor telah berikan sedikit penjelasan tadi, tapi barangkali juga keyakinan kepada rakyat Malaysia sebab sekiranya diperkenalkan dua vaksin yang memerlukan hanya satu dos, mereka barangkali akan mungkin ada yang kurang keyakinan dengan tahap keberkesanan vaksin tersebut. Pandangan doktor dalam hal ini? Itulah yang saya cakap tadi, vaksin tidak kira yang mana satu akan memberi perlindungan kepada individu. Tapi sebelum memperkenalkan satu dos atau dua dos, sepatutnya kajian yang mendalam telah dijalankan, baru kita akan memperkenalkan sama ada nak beri satu dos atau dua dos. Kebanyakan vaksin ada sekarang adalah dua dos. Jadi adalah penting untuk rakyat mengambil kira atau mendaftar untuk mendapatkan vaksin-vaksin ini sebagai perlindungan diri. Ya, Alana bercakap tentang vaksin itu, kita sedia maklum mereka yang sudah terpun vaksin juga boleh dikenal pasti kembali positif COVID-19. Namun begitu persoalannya, apakah mereka yang sudah divaksin boleh menyebabkan mutasi virus dalam badan mereka kepada badan yang sudah pun divaksin, doktor? Setakat ini tiada bukti yang menunjukkan benda ini, tetapi memang mereka yang telah divaksinasi ada risiko jangkitan, tapi yang pentingnya mereka tidak akan develop severity, kemudaratan tidak akan ada di sana. Jadi itu yang menyebabkan vaksin ini penting dan perlu diambil oleh individu. Ya. Baik. Mungkin sedikit pesanan daripada doktor juga sama-sama untuk kita mengajak seluruh rakyat Malaysia supaya menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, di samping kita menjaga SOP dan juga di samping kita menjaga keselamatan juga kesihatan diri, doktor. Ya, betul. Jadi rakyat Malaysia perlu sudah sepatut pada SOP dan juga mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S seperti yang disarankan oleh TKM dan daftarlah untuk program vaksinasi. Baik, terima kasih doktor kerana meluangkan masa bersama kami.